Dan malam ini malam yang special. Malam ini malam Jumaat. Malam ini malam 27. Dan tadi baru saja kita menerima hujan. Jadi satu petanda saya baca ni bahawa jika malam tu malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, dia akan ada hujan pada awal malam. Jadi menyediakan untuk malaikat turun. Itu yang saya baca lah. Jadi mudah-mudahan kita akan menemui malam Lailatul Qadar malam ini, insyaAllah. Jadi malam ni saya nak kongsikan satu soalan yang telah diajukan kepada seorang pendakwah rakan saya di Kuwait. Soalan ini diajukan oleh pelajar pemuda. Soalan dia kata, kalaulah Nabi Adam AS tidak diperdaya oleh iblis, tidak diperdaya oleh iblis, sehingga kan Nabi Adam AS lupa dan Siti Hawa pun lupa akan larangan Allah SWT supaya jangan makan buah yang terlarang di syurga. Maka kita akan berada di syurga sekarang ini, dan kita tidak akan bersusah payah di dunia. Contohnya kita berpuasa, lapar dan dahaga 1 bulan, sebagai contoh. Jadi bila rakan saya ni menerima soalan tersebut, dia tergamam. Otak dia berhenti sebab dia terperanjat menerima soalan sedemikian. Jadi itulah cabaran pendakwah zaman sekarang ni. Dia akan menerima pelbagai soalan. Jadi sebagai pendakwah, dia kata dia kena bersedia untuk respon kepada soalan tersebut. Jadi jawapannya dia kata mudah saja. Sebenarnya Allah SWT mencipta manusia tu untuk dihantar ke bumi. Sebagai bukti dia kata dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, ayat 30 hingga 39 ni adalah satu urutan ayat yang menceritakan tentang peristiwa dramatik antara Nabi Adam AS dengan iblis. 10 ayat dalam surah Al-Baqarah tu. Jadi dalam ayat yang ke-30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Jadi sebenarnya Allah SWT memang nak hantar manusia itu ke bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah ni maknanya mentadbir bumi, untuk menggantikan jin yang selalu bergaduh, selalu perang antara satu sama lain. Jadi peristiwa dramatik antara Nabi Adam AS dengan iblis itu sebenarnya adalah suatu sebab untuk Allah SWT menghantar jin dan iblis dan juga manusia ke bumi. Dan ianya ialah suatu proses, dan proses ini dirakamkan dalam Al-Quran di banyak tempat. Jadi maknanya bila Allah SWT mengulang-ulang peristiwa tersebut dalam Al-Quran adalah untuk mengingatkan manusia akan peristiwa dramatik tersebut. Peristiwa tersebut menjadi pemula kepada perseteruan, pertembungan antara hak dengan batil. Pertembungan antara hak dengan batil. So hak daripada Allah SWT, batil daripada iblis. Jadi dan iblis ini dia dan para pengikutnya, jadi pengikut iblis dipanggil syaitan. Syaitan ni adalah satu gelaran kepada orang, kepada pengikut-pengikut iblis. Dan pengikut iblis ni terdiri daripada jin dan manusia. Jadi syaitan dengan iblis ni akan menyerang manusia daripada segenap arah dan setiap masa. Dia tak ada cuti. Dan iblis ni, dia sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran, dia mengeksploit satu kelemahan manusia yang Allah SWT berikan kepada manusia, iaitu sifat lupa. Jadi sifat lupa ni lah sifat yang unik yang Allah SWT beri kepada manusia, yang tidak diberi kepada makhluk-makhluk lain. Jin tak pernah lupa, malaikat tak pernah lupa, haiwan pun tak pernah lupa, apa lagi,
gunung, ganang, semua tak pernah lupa. Yang lupa ni manusia saja. Sebab ada manusia yang kadang lupa balik rumah. Dia lupa ada anak bini kat rumah. Sebab manusia. Kadang dia main golf, dia lupa nak balik rumah. Okay. Jadi itu yang berlaku pada Adam alaihissalam yang telah diperdaya oleh iblis melalui Siti Hawa. Jadi Adam alaihissalam dia tidak diperdaya secara direct oleh iblis. Bila tak boleh direct, dia akan pergi kepada orang di sekeliling dia. So dia attack Siti Hawa dan Siti Hawa mempengaruhi Adam alaihissalam. Maka keluarlah mereka berdua dan juga iblis daripada syurga. Jadi itulah dendam kesumat iblis kepada manusia, kepada Adam, dan dendam kesumat itu akan sampai ke hari akhirat. Dan itu adalah janji, adalah permohonan daripada iblis kepada Allah SWT, dan Allah memberikan mengabulkan permintaan iblis untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin untuk menjadi kawan mereka di neraka. Okay. Jadi saya nak sentuh pasal lupa ni, yang tadi unik ya kepada manusia tu. Jadi Allah SWT itu maha adil. Allah memberikan manusia itu sifat lupa, tapi pada masa yang sama Allah memberikan 3 sistem yang lengkap untuk membantu manusia melawan iblis, melawan syaitan. Dan musuh manusia ni ialah musuh yang tak nampak. So macam COVID lah, kita tak nampak, jadi kita kena ada satu defense mechanism. So apa yang kita buat, kita ambil injection, vaksin, kita jarak, dan lepas tu kita pakai penutup muka. Jadi itu semua adalah defense mechanism untuk mempertahankan diri daripada serangan virus yang kita tak nampak. So sama juga dengan iblis, dengan syaitan. Mereka tak nampak. Jadi kita kena ada defense mechanism. Jadi Allah SWT telah kurniakan 3 defense mechanism kepada manusia untuk melawan iblis ni. Okay, apakah itu? Yang ini dijelaskan oleh dalam satu hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, di mana Jibril AS telah datang kepada Rasulullah SAW dan tanya pasal Islam, pasal iman dan pasal ihsan. So inilah 3 mekanisme yang Allah SWT kurniakan kepada manusia untuk mempertahankan diri daripada serangan iblis. So yang pertama ialah mengenai iman. Jadi iman ni ialah rukun iman lah, macam kita tahu. Jadi rukun iman dia adalah mengenai benda yang in the future. Iman ni benda yang gaib. Rukun iman ni benda yang gaib yang berlaku, yang akan berlaku in the future. Sebagai contoh akhirat. Jadi rukun iman ni kalau macam dalam pengurusan moden sekarang ini, dia panggil vision ataupun visi. So visi adalah benda yang akan datang, yang kita tak nampak sekarang, right? Tapi diperjelaskan apakah ciri-ciri visi itu. So dalam rukun iman tu kita tahulah siapa yang maha berkuasa, iaitu Allah SWT. Dan ke mana kita akan pergi? Kita akan pergi ke negara yang bernama akhirat, di mana mata wang akhirat adalah pahala. Di mana di akhirat itu hanya ada 2 option saja, satu syurga, satu neraka. Dan macam mana nak masuk syurga? Kita kena mendapat redha daripada Allah SWT. So macam mana dapat redha? Kita kena redha dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. So itulah qada dan qadar. Dan bercakap mengenai qada dan qadar ni, dan malaikat Jibril yang turun pada malam Al-Qadar adalah untuk memberikan kepada manusia ketentuan tentang nasib, tentang rezeki, tentang ajal, maut kepada setiap manusia yang ada hidup di dunia ini untuk setahun yang akan datang. Itu adalah tugas malaikat Jibril pada malam Al-Qadar. Okay. Jadi itu sebab kita kena banyak-banyak berdoa, kita minta keampunan kepada Allah SWT, kita minta dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Semoga ketentuan itu boleh ditukar, boleh diubah. Jadi kita mohon, jadi insya-Allah akan dimakbulkan. Okay. Jadi itu mengenai rukun iman yang memberikan kita visi ke arah akhirat itu. Okay. Kemudian yang kedua ialah rukun Islam, di mana kita ada 6 rukun Islam. Ada 5. Okay. Okay. Yang pertama adalah syahadah. Okay. Berapa kali kita bersyahadah satu hari? Berapa kali kita bersyahadah satu hari? Tak ada boleh jawab.
kita bersyahadah 17 kali satu hari dalam solat kita. Itu minimum requirement sebagai seorang Islam. Kita wajib mengucapkan syahadah 17 kali dalam sehari semalam dalam solat kita, dalam solat 5 waktu. Jadi kenapa kita kena bersyahadah? Itulah declaration yang kita ni orang Islam. Jadi bila kita bersyahadah, kita tahu kita ni Islam. Itu satu. Yang kedua adalah bila kita berulang-ulang menyebut sesuatu, dia akan membuatkan kita ingat. Untuk apa tu? Ingat tu. Satunya supaya kita ingat bahawa kita ni Muslim. Yang kedua ialah untuk kita ingat masa kita menghadapi sakratul maut. Ada satu hadis, bila kita mengucapkan syahadah ketika kita meninggal, maka insya-Allah syurga hadiahnya. Jadi kita sebenarnya prepare ourselves untuk menghadap masa sakratul maut tu, untuk kita mengucap syahadah la ilaha illallah. Dan ini adalah suatu tips untuk siapa yang ingin mencapai matlamat ataupun cita-cita ataupun target. Jadi kalau ada satu target yang besar, kita ulang target tersebut dalam hati kita ataupun kita baca, kita sebut 17 kali satu hari. InsyaAllah kita akan capai matlamat tersebut. Sebab target tu, bila kita ulang-ulang, dia akan mengingatkan sistem minda kita, sistem body kita untuk mencapai apa yang kita nak capai. Itu syahadah. Yang kedua ialah solat. Kalau kita tengok solat ni, dia punya pembahagian masa tu cukup unik. Dan masa solat itulah masa di mana kita ni tengah cukup sibuk, di mana kita masa tu kita lupa dengan Tuhan, kita lalai dengan Tuhan. Sebagai contoh, waktu Zuhur, waktu tu kita sibuk bekerja. Waktu Asar, kita masih sibuk bekerja. Waktu Maghrib, kita sibuk dengan tengah menikmati makanan di rumah. Waktu Isyak, masa kita tengah berseronok, berehat-rehat dengan family. Waktu Subuh, kita sibuk tidur. Jadi masa itu adalah masa peak kita lupa. Jadi Allah kata, hayya 'alas solah. Dirikanlah solat supaya kamu ingat aku. Jadi itu adalah satu sistem. Solat adalah satu sistem untuk umat Islam ingat Allah SWT. Kemudian dalam seminggu kita kena pergi ke solat Jumaat, dan itu tak boleh dilakukan seorang-seorang. Jadi kita kena pergi ke satu jamaah, satu grup di masjid ataupun di surau. Jadi itu adalah satu keperluan untuk kita bermasyarakat. Sebab kita tak boleh seorang-seorang. Bila seorang senang di-attack oleh iblis dengan syaitan ini. Itu solat. Lepas tu berpuasa. Berpuasa ni, apa matlamat puasa? Supaya kita mencapai takwa. Macam mana mencapai takwa melalui puasa? Ialah bila kita berpuasa ni, kita lapar. Jadi apa tugas lapar? Tugas lapar ialah untuk mendidik nafsu kita. Jadi kalau kita berpuasa, kita makan banyak-banyak, terutamanya masa kita sahur, supaya kita tak lapar. Itu beat the purpose of fasting. Sebab fasting tu supaya kita lapar, supaya kita mendidik nafsu kita. Tapi bila kita kenyang, kita tak rasa lapar, jadi beat purpose of fasting tu sendiri. Jadi nafsu kita tidak terdidik oleh lapar. Itu mengenai puasa. Kemudian zakat. Zakat ni lah untuk mengingatkan kita bahawa dalam harta kita ni ada hak orang lain. Jadi zakat ni yang saya perasan, saya sendirilah. Dulu masa bekerja, kita potong gaji untuk bayar zakat kan. Tapi bila dah pencen, kita tak potong gaji. Jadi kita kadang terlupa nak bayar zakat. Jadi sekarang amalan saya bayar zakat waktu Ramadan. Jadi masa kita nak bayar zakat fitrah tu, kita sekali bayar zakat harta. Itu penting, zakat harta, tuan-tuan, sebab itu satu kewajipan. Dan Sayyidina Abu Bakar pernah memerangi orang yang tak bayar zakat selepas kewafatan Rasulullah SAW. Itu mengenai zakat. Dan yang akhir ialah haji. Jadi haji inilah satu kewajipan kalau kita mampu untuk pergi berjumpa dengan semua orang Islam di Mekah dan di Madinah. Jadi itulah amalan ibadah kita yang Allah rangka supaya kita tidak lupa kepada Allah SWT. Kemudian yang akhir ialah ihsan. Ihsan ni secara umum maknanya ialah berbuat baik. Buat baik kepada siapa? Kepada orang di sekeliling kita, kepada anak kita, kepada jiran tetangga, kepada haiwan, kepada binatang, kepada alam sekitar dan sebagainya.
Jadi untuk kita berbuat baik ni, dia hasil daripada hati yang bersih. Daripada hati yang bersih. Hanya hati yang bersih saja boleh buat sesuatu yang baik. Okay? Jadi untuk mendapatkan hati bersih tu, kita kena belajar, kita kena tahu macam mana nak cuci hati. Itulah ilmu tasawuf yang perlu kita pelajari, macam mana kita nak baiki hati kita. Itu fardu ain. Yang tadi rukun iman ialah ilmu tauhid, yang fardu ain. Yang rukun Islam tadi adalah fardu ilmu fiqh, untuk itu fardu ain. Jadi ada 3 fardu ain yang wajib kita pelajari untuk kita melengkapi, untuk kita tahu macam mana kita nak beramal. Dan mengenai ihsan tadi, ialah ibadah-ibadah lain yang bukannya ibadah yang wajib, amalan kita akan menjadi ibadah apabila kita mempunyai niat yang betul. Jadi kita mulakan, macam saya katakan sebelum ini, kita kena mulakan amalan-amalan kita yang lain, yang adat-adat kita selalu lakukan. Kita bermula dengan niat, dan juga kita mulakan dengan bismillah, dan akhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah ia akan menjadi satu ibadah yang akan memberikan kita banyak ganjaran pahala. Jadi itu saja daripada saya malam ni. Dan yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang tak baik itu datangnya dari diri sendiri. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.